Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 2 faktor dan gandaan. Okey, mari kita tengok apa yang kita akan belajar di bawah tajuk ataupun di bawah bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Okey. Okey. Okay, boleh tengok gambar rajah ni. Okay, di bawah faktor dan gandaan kita akan belajar ada dua standard kandungan. Okay, yang pertama iaitu 2.1 kita akan belajar tentang faktor perdana dan FSTB. Dan di bawah standard kandungan yang kedua iaitu 2.2 kita akan belajar tentang gandaan sempurna dan GSTK. Okay. Jadi di bawah faktor perdana dan FSTB ni kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang faktor perdana, faktor sempurna terbesar ataupun nama ringkas dia FSTB. Okay, dan di bawah gandaan ni pula dia ada 3. Yang pertama gandaan sempurna dan yang terakhir adalah gandaan sempurna terkecil iaitu GSTK. Okey, tapi video kali ni kita akan masuk tentang faktor terlebih dahulu. Okey. Jadi standard pembelajaran untuk video kali ini adalah 2.1.1 iaitu menentukan dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Okey, mari kita tengok apa maksud faktor. Okey, maksud faktor adalah faktor bagi suatu nombor bermaksud nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okay, secara mudahnya, nak bagi mudah faham, faktor adalah hasil darab antara dua nombor bulat dan akan menghasilkan nombor yang diberi. Okay, kalau tak faham juga, kita kena tengok contoh. Barulah pelajar semua boleh lagi faham. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okey, senaraikan suma faktor bagi 12. Okey, ingat apa yang saya kata tadi, apa yang secara mudahnya nak bagi tahu faktor ni apa adalah hasil darab dua nombor bulat. Jadi kalau soalan ni minta senaraikan suma faktor bagi 12. Ingat nombor yang diberi adalah nombor 12. Jadi kita kena fikirkan apa yang darab apa akan dapat 12. Okey. Hasil darab dua nombor bulat menghasilkan nombor yang diberi. Jadi untuk jalan kira kita perlu buat, okey. Awak salin balik 12. Okey, awak buat sama dengan, okey, mula-mula awak buat 1. Okey, 1 adalah faktor bagi semua nombor. Okey, lepas awak buat 1, awak buat darab. Okey, yang sebelah ini awak tinggalkan kosong terlebih dahulu. Okey, jadi di bawah ini awak buat untuk 2. Okey, sampailah ke 12. Okey, 4 darab apa? Okey, 5, Okey, 5 darab apa? Okey, 6 darab apa? Okey, saya sambung kat sini. 12. 7 darab apa? Okey, 8 darab apa? Dan 9 darab apa? 10 darab apa? 11 darab apa? 12 darab apa? Okey, untuk langkah permulaan
pelajar perlu buat macam ni dulu, nak bagi senang nampak. Okey, kita akan tengok apa itu faktor bagi 12. Okey, jadi kita kena fikir 1 darab apa akan jadi 12. Okey, 1 semestinya 1 kena darab dengan 12. Okey, jadi 2 darab apa akan jadi 12. Jadi kalau pelajar tak ingat sifir, pelajar boleh tekan kalkulator iaitu 12 bahagi dengan 2. Okey, pelajar tekan kalkulator 12 bahagi dengan 2. Kalau nak tekan kalkulator, jangan buat 2 darab. Kita tak tahu nilai kat sini, jadi kita kena ambil nombor yang diberi, kita kena bahagi dengan nilai di depan ini. Jadi kita bahagi dulu 12 bahagi dengan 2. Okey, 12 bahagi dengan 2 sama dengan 6. Jadi jawapan untuk bahagi ini, pelajar perlu letak di sini. Okey, 2 darab 6 akan menghasilkan 12. Okey, kalau untuk 3, okey, 12 bahagi 3 sama dengan 4. Okey, 12 bahagi 4 akan dapat 3. Okey, 12 bahagi 5. Tengok. Kalau 12, okey, 12 bahagi dengan 5, tengok, kita akan dapat nombor perpuluhan. Jadi, bila dapat nombor perpuluhan, kita tak perlu letak sebab faktor adalah hasil darab nombor bulat sahaja. Tidak boleh selain daripada nombor bulat. Okey, jadi kita padam untuk 5. Okey, kita tengok untuk 12 bahagi dengan 6. 12 bahagi 6 akan dapat 2. Okey, kita letak 2 di sini. Okey, kalau untuk 7, 12 bahagi 7. Ada ke? 12 bahagi 7. Nampak? Tak ada. Dapat nombor perpuluhan. Jadi, kita tak perlu letak. Okey, untuk 7. Okey, 12 bahagi 8. Ada ke? 12 bahagi dengan 8 pun akan dapat nombor perpuluhan. Jadi kita tak boleh letak. Okey, jadi kita padam. Sama juga dengan 9 pun tak ada. 10 pun tak ada. Okey, 12 bagi 11 lagi dah tak boleh, akan dapat nombor perpuluhan. 12 bahagi 12 akan dapat 1. Okey, jadi saya letak di sini, nak senang nampak. Okey, 6 darab dengan 2. Okey, adalah 12 darab dengan 1. Okey, kali ni kita buat slow-slow dulu. Nanti bila awak semua dah mahir, kita boleh laju-laju sikit. Okey, selepas awak dah senaraikan ni, okey, awak tengok. Okey, awak tengok apa darab dengan apa benda yang sama. Okey, contohnya yang ni. Awak tengok Awak tengok ini. 1 darab dengan 12 dengan 12 darab dengan 1. Nampak tak? Dia benda yang sama sebenarnya walaupun kedudukan dia berbeza. 1 darab dengan 12 dengan 12 darab 1. Benda yang sama. Okey? Hanyalah kedudukan yang berbeza. Jadi kita perlu pilih salah satu. Kalau pelajar nak pilih yang ni, buanglah yang ini. Okey, kalau nak pilih yang ini, buanglah yang atas ini. Jadi saya pilih untuk buang yang di bawah. Okey. Okey. Jadi kita tengok ada lagi yang sama iaitu 2 darab dengan
6 darab dengan 2. Okey, benda yang sama walaupun kedudukan dia yang berbeza. Tempat dia je yang duduk berbeza. Okey, jadi kita perlu buang salah satu. Jadi saya buang yang di bawah. Okey, dia tengok ini pun ada benda yang sama. Iaitu 3 darab dengan 4 dengan 4 darab dengan 3. Benda yang sama. Jadi saya akan buang salah satu. Saya buang yang atas. Jadi tinggallah yang ini. Jadi di mana dia punya jawapan? Okey, kat mana dia punya jawapan? Jadi jawapannya adalah ini semua. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey. Jadi ke-6 nombor bulat ini adalah semua faktor bagi 12. Bermakna semua nombor ini apabila bila 12 bahagi nombor ini akan dapat jawapan yang tepat. Okey, dia bukan dapat jawapan yang selain nombor bulat, bukan dapat jawapan perpuluhan ke. Jadi dia adalah faktor bagi 12. Jadi macam mana cara untuk kita menulis jawapan? Jadi kita buat okey, marker. Okey, faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, nampak? Senang je kan? Okey, itu sahaja. Okey, kalau dia minta senaraikan semua faktor, bermakna pelajar semua kena menyenaraikan semua faktor bagi 12. Okey, boleh? Jadi saya pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia minta senaraikan semua faktor bagi 63. Okey, ingat. Okey, semua faktor bagi 63 bermakna kita kena cari apa yang darab apa menghasilkan 63. Jadi kita salin dulu 63 di sini, kita buat sama dengan kita buat 1 darab senaraikan. Okey. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya buat sebelah sini, sambung sebab tak muat kat bawah tu. Jadi saya sambung di tepi ini. Okey, buat sampai 12 je. Okey. Sebab awak belajar pun sampai 12. Darab. Okey, sehingga 12. Okey, kita akan buat. Okey, 63 kalau bahagi dengan 1 akan dapat 63. Jadi kita letak di sini. Okey, 63 bahagi dengan 2. Okey, kalau tak ingat sifir, kita tekan kalkulator. 63 bahagi dengan 2. Okey, akan menghasilkan nombor perpuluhan. Jadi kita perlu buang. Okey, 63 bahagi dengan 3. Kita akan dapat nombor 21. Jadi 21 kita letak di sini. Okey, jawapan yang hasil kita bahagi tadi kita letak di tepi ini. Jadi 63 bahagi dengan 4. Ada ke? 63 bahagi dengan 4. Ada? Tak ada. Sebab dapat nombor perpuluhan. Jadi kita kena buang. Okey. Untuk bahagi dengan 5 pun tak boleh.
Okey, bahagi dengan 6. Kita try, kita bahagi dengan 6. 63 bahagi dengan 6. Akan menghasilkan nombor perpuluhan, jadi perlu buang. Okey, kita buat 63 bahagi dengan 7 akan dapat 9. Ni ada dalam sifir 7. Bermakna 7 darab dengan 7 darab dengan 9 ataupun 9 darab dengan 7 akan menghasilkan 63. Sini akan dapat 7. Okey. Sifir 8 tak ada. Okey. Sifir 12, tengok sifir 12. Ada ke? Tak ada. Jadi kita perlu buang. Okey. Kita perlu buang. Jadi, apa yang tinggal hanyalah yang ini. Saya salin balik. 21. Okey. 7 darab 9 dengan 9 darab dengan 7. Okey, di sini saya buang. Okey. Okey, nampak? Kita nampak ada benda yang sama. Okey, tu yang persamaan yang sama. Jadi kita kena buang salah satu, iaitu yang ini. 7 darab 9 dengan 9 darab 7 benda yang sama. Jadi kita perlu buang salah satu. Jadi saya buang yang di bawah ini. Jadi untuk kita buat kesimpulan dia adalah, okey, maka faktor bagi 63 adalah 1, 3, 7, 9, 21 dan 63. Okey. Kita perlu menyenaraikan mengikut turutan. Jadi 1, 3, 7, 9, 21, 63. Dari atas ni bentuk macam tu. Nampak bentuk macam bentuk U. Kita kena salin macam tu. Okey, baru nampak lebih teratur. Okey, jadi kita pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang ketiga. Okey, ni nombor besar sikit. Nombor besar, tengok. Semua faktor bagi, senaraikan semua faktor bagi 144. Jadi macam biasa, kita perlu salin. Okey, sama dengan 1 darab apa dan 2 darab apa. Okey, kita senaraikan dulu. Okey, nak senang kita senaraikan dulu. Okey, bila awak dah mahir, awak tak perlulah buat macam ni. Okey, awak terus tekan kalkulator je kalau dah mahir. Tapi kalau awak baru permulaan ni, jadi kita buat senaraikan 1 per 1. Okey, tak apa, slow-slow. Okey. Jadi saya buat sambung sebelah ini sebab tak muat dah yang bawah tu. Okey, 8 darab 9 darab apa, 10 darab apa, 11 darab apa, 12 darab apa. Okey, menghasilkan 144. Jadi, kalau 1 darab 144 akan menghasilkan 144. Jadi, kalau 144 kalau dibahagi dengan 2. Okey, dapat boleh ke tidak? Jadi boleh, akan dapat nombor bulat. Jadi bila nombor bulat, jadi kita boleh salin letak di sini. Okey, 72. Okey, jika dibahagi dengan 3, akan dapat
Okey, dibahagi dengan 4 pun boleh menghasilkan nombor bulat. Jadi, kita boleh letak di sini. Okey, bahagi dengan 5. Oh, tak dapat. Bahagi dengan 5 akan dapat nombor perpuluhan. Jadi, kita perlu buang. Okey, jika dibahagi dengan 6, okey, akan menghasilkan 24. Okey, 144 bahagi dengan 6 akan menghasilkan 24. 24 kita letak di sini. Okey, untuk bahagi dengan 7, okey, tak boleh. Okey, bahagi dengan 8 boleh. Jadi 7 darab 18 akan menghasilkan 144. Bahagi, bukan di 7. Okey, 8 darab dengan 18 akan menghasilkan 144. Okey, kita buat dengan untuk 9. Bahagi 9 akan dapat 16. Okey, bahagi dengan 10. Tak dapat. Okey, akan dapat nombor perpuluhan. Jadi, kita buang. Okey, bahagi dengan 11. Tak boleh juga. Bahagi dengan 12 akan menghasilkan 12. Okey, untuk 11 kita buang. Okey, untuk 12 darab dengan 12 akan menghasilkan 144. Jadi, okey, 6 darab 24. 9 darab 16 akan menghasilkan 144 dan 12 darab dengan 12 akan menghasilkan 144. Okey, tengok kita scan ada ke yang sama? Tak ada. Jadi kita tak perlu lagi untuk buang salah satu. Okey, jadi kita boleh terus buat jawapan akhir iaitu maka faktor bagi 144 adalah, okey, kita salin daripada sini. 1, 2, 3, 4, 6, okey, 8, 9, 12. Ni banyak sikit. Okey, 12. Okey, 12. Lepas tu nak pergi balik atas sini. Okey, 12 ni kita dah tulis, jadi tak perlu lagi tulis benda yang sama. Okey, jadi kita dah tulis sekali je. Okey, kita terus kepada 16. Okey, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 dan 144. Okey. Jadi banyak sikit untuk faktor bagi 144. Ini adalah senarai faktor bagi 144. Okey. Jadi kita tengok contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat. Okey, ini adalah contoh yang terakhir bagi standard pembelajaran kali ini. Okey, dia nak senaraikan summa faktor bagi 300. Okey, jadi macam biasa
Okey, kita senaraikan dulu. Okey, 2 darab apa? 3 darab apa? 4 darab apa? 5 darab apa? 6 darab apa? Okey, 7 darab apa? 8 darab apa? 9 darab apa? 10 darab apa? 11 darab apa? 12 darab apa? Jadi kita buat satu persatu. Okey, 300 bahagi 1 akan dapat 300. Okey, apa-apa nombor bahagi dengan 1 akan dapat nombor tu balik. Okey, 300 bahagi dengan 12. Okey, kita buat 300 bahagi dengan 2. Bahagi 12 dah. Okey, bahagi dengan 2 dapat 150. Jadi 150 kita letak di sini. Okey, 300 bahagi dengan 3 dapat 100. 300 bahagi dengan 4 akan dapat 75. Okey, 300 bahagi dengan 5 dapat 60. Okey, 300 bahagi dengan 6 akan dapat 50. Okey, 300 bahagi dengan 7. Okey, tak dapat. Jadi kita kurang. Okey, 300 bahagi dengan 8 pun tak boleh. 300 bahagi dengan 9 pun tak boleh. 300 bahagi dengan 10 akan dapat 30. Okey, akan dapat 30. Okey, kita buat 300 bahagi dengan 11 tak boleh. Bahagi dengan 12 dapat. Jadi okey, 11 darab 25 akan dapat 300. Okey. Jadi kita tengok ada yang sama. Okey, kita scan, ada yang sama, tak ada. Jadi kita terus boleh buat dia punya kesimpulan ataupun jawapan akhir. Jadi oleh sebab itu maka faktor bagi 300 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150 dan 300. Okey. Jadi ini sahaja beberapa contoh yang saya boleh tunjuk untuk bagaimana untuk kita senaraikan semua faktor bagi 300 dan ataupun bagi nombor yang dia berilah. Okey. Jadi kita akan seterusnya nanti untuk video yang akan datang saya akan tunjuk bagi faktor perdana. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.